dia nak kena tinggal letih, dia nak kena tinggal yang suami ke ataupun tinggal isteri ke, tinggal anak-anak kan. Tapi itulah pengorbanan. Bukan senang nak main menuntut majlis ilmu ni kan. Kalau kita balik kerja letih. Kalau sama-sama yang kerja akaun. Kerja akaun lagi letih. Kan? Ni dah hujung-hujung bulan dah. Banyak benda nak kena selesai. Tapi nak buat macam mana? Itu pilihan dia. Kan? Saya kalau dah tengok kan, saya dulu MBA saya bonus 4,000, bisnes saya dapat 5,000. Saya kata, alang-alang menyulut perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Uncle, dah gaji lebih kurang sama, saya halu bye-bye menjaga saya fokus MBA. Kan? Tapi kalau dia nak tapi kalau dah bonus, kalau gaji dia lebih daripada bonus, tak dia kata apalah. Tapi kalau bonus dah lebih, dia duduk tunggu keras tang tu juga uncle, tang akaun tu uncle. Pakat lambatlah diamond uncle. Kan? Contoh. Jadi walau bagaimanapun saya ucapkan tahniah. Dan bagi saya hari ni, tahniah pada semua pemimpin-pemimpin yang hadir di belakang. Hari ni kita ada Founders Executive Diamond, Abang Nazmi dan Kak Alawiyah. Tepukan dulu. Kita ada Emerald Direct, Nazli dan Tina. Tepukan dulu. Dan the only one, Sapphire Direct from Seremban, Abang Ali dan Kak Liza. Bukan senang ni nak jemput Abang Ali dengan Kak Liza. Kan nak main suka maaf. Saya ingat kalau saya tak main 2 tahun, dia pun dah 2 tahun dah tak main. Pasal COVID kan. Dan Sapphire Direct, Abang Helmi dan Kak Jolena pun ada hari ni. Dan from Bangi, Sapphire Direct, Abang Nasrul dan Kak Darlina. Ini pun pemimpin hebat. Dan thank you untuk Uncle yang datang hadir pada hari ini. Uncle Emerald Direct, Uncle Razikin dan Kak Ani. Kita buka dulu. Auntie, how you can came? Okay ya? All okay ya? Kita buka untuk Auntie dulu. Hari ni bila orang tanya saya kan, Diamond, ni dah 1 hari bulan 4 dah. Ni semua orang dah boleh start dah nak buat niaga ke, tak pada SOP, tak ada SOP, tak ada kengangan, dah boleh rapat dah. Tapi sebenarnya kan kerajaan lambat. Kerajaan lambat mengeluarkan arahan. Sebab apa? Kita dah buat dah. Kita tak pakai SOP dah. Kerajaan baru nak buat 1 bulan 4, kita 28 hari bulan dah start dah. Hebat tak kita? Hebat. Sebab orang ibu dia one step ahead from government. Jangan rekod. Sahaja SPRM jumpa saya jenuh. Kan? Sebab apa ayah anda dah kata dah, orang ibu ni dia kena one step ahead. Sebelum benda tu berlaku, kita dah jalan dah. Setuju tak setuju? Setuju. Sebab tu walaupun ada COVID macam mana pun, cabaran perniagaan konvensional tu tergugat dan terganggu, tetapi perniagaan MBA bukan saja boleh konsisten, malah meningkat dan terus meningkat. Dan bila tengok tadi kan, tahniah kepada yang baru balik Langkawi. Mana balik Langkawi tadi? Tepukan untuk Abang Izham dan Kak Aisyah dulu. Platinum Didi, Ashraf dan Faizah. Founder Didi, Abang Radhi dan Kak Ji. Abang Radhi dan Kak Ji tu. Lagi siapa? Abang Zamir dan Kak Zaliha, Dr. Zaliha. Lagi? Abang Hamzah dan Kak Azrina. Tepukan dulu. Sebenarnya yang pergi Langkawi bukan 4-5 pasang ni. Sepatutnya ramai. Ni Abang Yuslan, Kak Selina sepatutnya pergi. Abang Ari dengan Kak Ain sepatutnya pergi. Ramai yang Didi kat atas sepatutnya pergi. Tapi disebabkan rumpun masyarakat hantar terlalu banyak, dia kata kita kena hantar, nama tak boleh masuk banyak sangat sebab ramai. Sebab kalau kita semua pergi satu Langkawi program tu, semua rumpun mesra. Ya. Sebab apa? Sebab saya telefon kat Ibu. Saya kata, kenapa ramai yang leader saya tak pergi? Saya kata, Fahmi tak boleh. Kalau Fahmi hantar semua, mereka akan kata, Ibu sayang rumpun mesra. Sebab satu program, satu seminar Langkawi tu, semua orang rumpun mesra. Tak boleh. Sebab rumpun mesra melahirkan 1 tahun 50 hingga 60 platinum Didi. 2 tahun Ibu tak buat Langkawi,
kita dah lebih kurang 130 platinum DD. Kalau 2 sesi yang baru ni 17 hingga 20 17 2 sesi yang Langkawi Amy buat 2 minggu lah. Ada minggu pertama 3 hari. Masa tu bukan Rumpun Mesra, Rumpun Mesra ada 2-3 orang. Ni yang ramai lah, ada 18 pasang. Kalau 2 sesi tu pun Rumpun Mesra buat 2-2 tu, grup lain tak boleh masuk, hanya Rumpun Mesra sahaja. Sebab tu saya marah. Saya sangat marah. Pasal Abang Zamri pun tak pergi kan? Patutnya pergi kan? Patut pergi. Abang Zamri pun tak pergi. Kan patutnya pergi. Sebab dia pun terpaksa kena halang. Ibu terpaksa halang. Saya pun heran. First time ni saya tengok company halang. Nak tak maulah abang bibi kita salah kan? Yeah. Cover. Cakaplah. Mereka tak faham. Yang faham Didi je. Okey. Hari ni bila orang tanya saya kan, bila Langkawi balik, sonok tak? Sonok. Apa yang sonok? Tilam. Mereka sonok tilam, mereka sonok makan. Jakun tak pernah makan cappuccino. Latte, kan? Dia bukanlah jakun, dia macam saya kata jakun tu bukan bahasa sindiran, tu bahasa orang Pulau Pinang kan, dia jakun sangat kan. Kami ni jakun, masa saya first time pergi Sydney jakun. Tapi kasi syok sebab apa? Duduk di restoran, orang main entertain. Yes sir. Sewan kopi sir. Kopi bukan kopi apa kau dah. Cappuccino sir. Latte sir, betul? Abang Izam order apa? Latte. Berapa kali order? 5 kali. Oh, ini betul-betul minum ni. 5-6 kali mentang-mentang free. 5-6 kali. Tahu tak satu kopi tu berapa? Mahal. Tapi macam saya kata, itu baru Langkawi. Belum PMW punya ALS, iaitu Istanbul ataupun di Alaska. Di Alaska, satu restoran tu, dia bagi makan free. Pagi, petang, malam pi. Dia kata, okey, masa kami pi Mediterranean Cruise tahun 2016, MW beritahu ada satu restoran ni, diorang pergi makan je. Kita makanlah, tapi sedap sikit. Kita tapau bilik ni kan. Kau nak makan ni kan, dah boleh makan, kita makan betul-betul. Satu restoran tu boleh makan free. Iya. Ada pizza, ada macam-macam lah. Tu di Mediterranean Cruise. Saya tak tahu lah Alaska aku mereka nak buat macam tu. Di Mediterranean Cruise, mereka bagi satu kad. Dalam ada dekat untuk shopping. Duit untuk shopping. Saya tak ingat berapa. Siapa pergi Mediterranean Cruise? Maka? 100 US dollar. 100. Abang pergi Mediterranean Cruise. Tak 100 bang. 200 US dollar. Duit kita 800. Nak pergi shopping pun tengok. Duit kita bawa dah. RM40,000 kan. Nak tukar duit US. Tapi dia bagi kad tu, dalam tu ada $200 untuk shopping. Kita shopping dolar ni murah je. Jam $100, $200 kan. Duit kita 800-900 jangan cik pasal. Beg tangan $100 lebih. 6, 7, $800 dah. Duit $100 lebih, $150 dah berapa ratus ringgit dah. Dekat RM1,000 dah, 150. Sebab tu saya kata, tu MW punya ALS. Bukan cerita bak makan dah. Cerita bak kalau diamond agak-agak macam mana? Saya ingat kalau Abang Izham masa pergi diamond, dia cerita tentang business class saja pun 2 hari tak habis. Yang tu di restoran. Kalau business class, saya beritahu tuan-tuan dan puan, masa anda sampai saja, anda duduk di business class, pramugari tu dah main dah. Yes sir, this a menu sir. Kapal tak ganjak lagi pun, dia bagi menu dah. So pilih menu siap-siap. Okay sir, drink sir. Ada kopi, ada teh o, ada orange, ada lemon, ada apple. Saya pun okay, 1 apple, 1 teh o. Kita takkan dia bawa banyak kan. Ada yang jus, ada yang panas. Sejuk pun saya mau, panas pun saya mau. Lepas tu kita pun tengok menu lah. Tengok menu. Dia ada pasal kan 6 jam dia ada breakfast, dinner, yang macam yang kalau buah-buah tu dia apa? Dessert. Tak apa dia. Breakfast. Buat menu the good menu.
saya ni tak pandai cakap. Kita hantam je lah. Okey. Lunch, you have a rice? Who ever rice? Pas kita tengok menu tu, dia menu bahasa-bahasa orang putih tak, macam tak ada nasi pun. Kan daging, apa macam-macam situ. Oh, kalau ada nasi pun nasi sikit je. Yang lain tu banyak yang lauk lah kan. Dia kata, apalah, kita ambil yang, dia kata yang ni, ambil yang ni. Semua ada aiskrim pun semua. Pilih siap-siap. Lepas itu masa naik, so before 1 hour to our landing, you want to eat or you want ikut masa lah kira. Dia ikut masa. Ikut masa tu bila dah naik sejam, dia bagi dulu. Lepas 2 jam dia macam breakfast, dinner, dia ikut lah. Kalau saya kata, no, I want to sleep before 1 hour, 2 hour landing, you wake up me and then you bring all food. Saya tak pandai. Masa dulu belajar orang putih, cikgu orang putih masuk, saya keluar daripada kelas. Nak buat macam mana kan? Dia main semua. Dia buat main breakfast, buat main dinner, semua dengan semua. Penuh meja. Kita pun makan satu. Habis tak habis, tak apalah kan nak buat macam mana. Tu kadang-kadang membazir. Nak buat macam mana kan? Kita pun nak rasa lah breakfast. Makan je lah. Tu tang diamond. Baru tang business class. Belum naik first class lagi. Nasi lemak tak ada lah. Nasi lemak tak ada. Had semalam punya video tak ada ke? Video punya semalam? Ahmad Nazri hantar pergi dekat Helmi. Pasal ramai tak tengok ni. Diamond punya trip ni. Betul tak betul? Tak tengok? Nah. Yang tak tengok semalam di house meeting Kelang ada tak kat tengah? Oh, ramai. Tak ramai. Angkat tu yang tak tengok semalam center meeting Kelang. Okey, nak tengok tak? Nak tengok tak Diamond punya trip tu macam mana? Depa cerita bilik tang katil lah, tapi depa tak bab bilik sempit. Depa cerita memanglah katil tu tebal tapi bilik standard kan. Memanglah hotel Westin tu 5-6 bintang, memang mahal. RM1,000, RM1,200 apa bilik depa tu depa punya semalam tu antara RM1,000 hingga RM1,500. Tapi dia tak besar lah kan. Tapi kalau Diamond, kalau EDC, saya beritahu bilik dia bilik suite. Nak tengok tak? Ada tak? Oh, ni bilik. Buka. Bilik. Buka bilik tu. Bukan senang ni nak tengok bilik ni. Ini bilik Founders Executive Diamond di Dubai. Masa ni saya pergi Dubai. Super 8. Selia lah speaker kat sini. Super 8. Lampu tutup, lampu. Ada hall. Dia. Ada hall. Pause. Pause. Room. Ni bilik dia. Pause. Anda tengok nah, depan katil ada TV. Anda tanya Ustaz Langkawi ada tak depan katil? Tang hujung katil ada TV. Kan? Dekat hall ada TV tak? Depan katil ada TV tak? Dalam toilet ada TV tak? Ada, dalam toilet pun ada TV. Tu first class punya. Depan katil ada TV. Aduh, heran tu saya pun. Tak tengok pun. Karut je pun. Tidur je. Play. Almari ni tanah dia. Ni toilet dia. Okey. Kalau Ni dia punya hall. Mana luar dia? Tengok. Oh, ni luar dia. Mas. Okey, macam mana? Inilah suasana bilik FEDC. Ada hall bukan kecil kan. Ini dia. Jadi anda kena buat MW betul-betul sebab apa? Layanan yang sangat hebat. Okey, bye-bye. bye. Okay. Dia pun tunjuk dah gambar bilik tadi. Lepas cerita tilam RM30,000 lah ya.
pun seronok, excited dah. Betul tak betul? Saya pun dulu macam tu juga. Ni bilik FEDC. Okey, next ada video lagi. Bilik ni bawah ni. Ni bilik. Ni buka ni. Sabar. Ini bilik Four Seasons di Tanzania, Afrika. Di safari. Play. Video. Banyaknya gajah lalu depan bilik. Empat orang. Gajah. Bawa main benda yang ni. Kan mungkin ada ayat dia tak main tak dengar ha. Jarak kambing daripada dalam 10 meter. Okey. Ini pisau kaki tu lah. Oh ni laluan dia. Okey. Bilik yang kalau kita pergi zoo, tengok gajah 1-2 ekor pun kita dah seronok. Betul tak betul? Sebenarnya zoo berapa gajah kat zoo? 2 2 ekor. Itu pun zoo duduk dalam kandang. Betul tak betul? Kita duduk jauh. Betul tak betul? Yang ni siapa duduk dalam kandang? Sebab safari kita duduk dalam, gajah lalu keliaran tau. Tapi anda tak payah risau, dekat sana ada komando orang asli tu memang duk jaga dah, don't worry. Kan? Bayangkan bilik tu satu malam RM10,000. Ada swimming pool. Berlatar belakang kan kadang-kadang gajah lalu, kadang-kadang tak tentu jirah pun lalu, tapi hak jirah lalu tak ada nampak lah. Harimau tak pernah nampak. Kan kalau harimau lalu pun masalah juga. Kan? Ini yang dikatakan MW punya layanan. Bila kita buat betul-betul, inilah ganjaran dia. Betul tak betul? Sonok dah? Ni buat saat ni. Ni gambar ni. Yang ni masa saya di Dubai, di Burj Khalifa, di tingkat paling atas sekali. Hantar pergi. Boleh kami minum kopi kat sini. Masa ni tengah order kopi. Saya kata ambil gambar saya dengan Diamond Syariman. Masa ni ayah dengan bonda ada belah sana. Buat sembang dengan Diamond lain. Yang ni tingkat paling atas. Di Burj Khalifa dia ada beberapa tingkat. Tingkat yang paling atas boleh minum kopi. Memang bayar dia mahal sikit. Tapi percuma. Bagi percuma. Free je. Itu Diamond. Hak yang mana kami punya LS tu kan. Yang siapa pergi LS. Baru ni Dubai siapa pergi? Nasrun. Abang Nasrun betul tak? Abang Nasrun tingkat berapa? Bawah sikit betul tak? Tak ada kopi-kopi tak ada? Kan. Founder Didi mana ada kopi kan? Diamond dia duduk atas. Dia level tu lain. Jadi tu saya kata pun MW Founder Didi pun seronok dah. Tapi kalau jadi Diamond lagi seronok. Terbuka untuk MW dulu. Next. Naik teh. Habis dah? Ada video lagi tak? Business class. Ni. Anda tengok. Mereka duk cerita makan kat restoran. Ni tak ada. Pos. Abang makan kan? Ada orang tolong kemas tak dekat makan tak kan? Ni orang tolong kemas, tolong kutip. Saya tengok. On. Kalau kita nak makan Diamond di business class, mereka tolong buka, mereka tolong hampak, mereka letak pinggan, letak tu kan. Kalau ekonomi, ambil. Bila mereka lalu kan, mereka ambil plastik sampah. Buang.
Betul tak betul? Betul. Hai, pergi kelas. Sendiri buang tau. Kita tak nak masa nak buang. Tangan takut kasak, takut terseliuh. Tu saya kata buik-buik. Saya nego tepi jalan dia. Saya bukan ada pandai buat apa pun. Tapi bila bagi keadaan macam ni punya layanan saya pun balik seronok gila dah cerita tu. Tapi bila hari ni tengok dia petang Langkawi pun seronok dah. Betul tak? Tu saya tahap yang pergi Langkawi, tu baru Langkawi. Belum Diamond Trip lagi, belum LSD tu yang orang-orang Langkawi. Yang pemimpin yang pergi Langkawi pun kena buat MBA betul-betul sampai jadi Diamond. Boleh tak boleh? Next. Lampu tutup. Ni. Handsome tak? Handsome. Mana handsome dulu dengan sekarang? Mana cerah dulu dengan sekarang? Sekarang cerah lagi? Mana putih dulu dengan sekarang? Sekarang. Duit bukan segala-galanya, tapi duit boleh bagi gelap, boleh bagi cerah macam pasal. Anda tengok, kalau tengok saya dulu kan, ini masa kami Didi dah. Kalau masa saya baru-baru seluar gym, biasalah kita berniaga. Orang berniaga kita anda faham-faham lah. Memang tak urus muka ni, berjelaga ni pasal flash ni. Berjelaga pasal saya bawa lori, pasal saya berniaga tepi jalan. Panas. Sebab tu saya kata buat ilmu seronok sebab apa? Duduk dalam aircon, kan? Duduk dalam rumah. Jadi inilah. Saya beritahu kalau anda tengok anda jumpa prospek macam ni buat, anda pun fikir boleh buat ke tak boleh buat. Ini Didi nanti saya cari gambar masa saya tengah berniaga. Anda tengok orang berniaga pun ni boleh ke jadi diamond? Betul tak betul? Kalau anda tengok saya punya muka saya berniaga, anda pun tak teringin nak sponsor saya. Betul tak? But saya nak beritahu anda, don't judge the book like the cover. Kita tak tahu rezeki orang tu, kita tak tahu. Sebab tu saya kata sponsor banyak-banyak. Sampai masa kalau pintu hati dia terbuka, insya-Allah dia akan buat sampai jadi diamond. Jadi tepukan untuk anda semua. Okay. Jadi bila orang tanya saya, diamond tu kalau kami nak jadi macam tu macam mana? Dia tak susah. Dalam perniagaan MBA, bila kita kata kita nak berjaya. Nak berjaya dia mesti ada cara dia. Betul tak betul? Betul tak betul? Oh, yang ni tak boleh nak ya. Tak apa. It's okay, tak apa. Saya cakap je hari ni. Cakap tak tulis lagi bagus. Nak berjaya dia mesti kena ada cara, betul tak betul? Dia mesti ada sebab dia orang tu berjaya. Kalau tak berjaya, mesti ada sebab juga. Betul tak betul? Tak nak berjaya pun ada sebab, tak berjaya pun ada sebab. Tapi kalau kata tak berjaya, bagi saya siapa buat MBA, kalau dia buat betul-betul dengan istiqamah, dengan berdoa, dengan tawakal dia, dengan konsisten dia, insya-Allah jadi. Yang masalah yang tak itu dia tak buat je. Setuju tak setuju? Setuju. Abang Izham. Kalaulah Abang Izham tahu yang MVP Langkawi pun macam tu, kan? Agak-agak lah Abang Izham. Patutnya Abang Izham jadi Didi bila? Didi tahun 2000 berapa? 2000 berapa? Didi tahun lepas. Tahun lepas lah. Kalau patutnya tahun lepas Didi ke sebelum tu lagi Didi? Sepatutnya sebelum tu lah. Pasal apa tak Didi sebelum tu? Kalau Abang Izham tahulah Langkawi macam tu, tahulah nak pergi Alaska, nak pergi Istanbul kan, agak-agak patut Didi awal, betul tak? Betul. Pasal apa tak Didi awal? Itulah kurang fokus Kurang fokus lah. Kurang fokus saja. dan kurang aktiviti. Okey, tepukan untuk Abang Izham dulu. Tanya. Itu je. Tapi tak apalah Abang Izham, dia kata kurang aktiviti, kurang fokus. Siapa-siapa pun masa start buat dia memang kurang fokus, dia kurang aktiviti. Tetapi sebenarnya kenapa ramai orang dia tak boleh nak terus pi. Maksudnya dia buat MBA kadang-kadang dia capai 12%, lepas tu dia down. Kadang-kadang dia capai 1000 busa, lepas tu dia down, lepas tu kadang-kadang dia hilang. Dan terutamanya kenapa ramai orang tak boleh berjaya dalam perniagaan MBA? Sebab dia punya kekuatan dalaman dia tak kuat. Kekuatan dalaman dia tak kuat. Sebab apa kekuatan dalaman dia tak kuat? Sebab dia tak ada big why. Sebab apa dia nak kena buat MBA? Itu je. Kenapa saya kekuatan saya kuat? Sebab saya tahu dah, umur saya 19 tahun sampai umur saya 23 tahun, saya berniaga tepi jalan dengan panas, dengan hujan, dengan ribut, dengan tafan tak lah. Dengan MPP angkat budak barang-barang berniaga saya, dengan immigration angkat budak kerja saya tangkap.
Saya kata, sampai bila adakah aku nak kena berniaga tepi jalan sampai tua? Big Bob itu Big Y saya kata, aku tak mau dah. Saya tengok ayahanda kan, hujan ribut pun elok je. Subuh pergi masjid kan. Dia balik, dia main tengok kat kami berniaga. Oh, macam ni pun saya mau juga macam tu. Kita pukul 4 pagi dah tolak dah troli, roda 3 nak pergi hantar berniaga, pergi lagi sapu, buka kemah, buka payung. Saya kata, oi, dah berniaga tepi jalan satu bab, buka kedai satu bab. Tak ada berniaga kena bayar sewa. Jadi saya katakan, sebab tu hari ni kenapa orang ramai dalam perniagaan, ramai orang masuk MBUI tak seramai yang berjaya. Sebab kekuatan dalaman dia tak cukup. Kekuatan dalaman dia tak kuat. Kalau semalam saya cakap di center meeting Kelang adalah sebabkan konsisten dan persisten. Ya, salah satu uraian dia. Tetapi hari ini salah satu tanda orang tu gagal dalam perniagaan sebab kekuatan dalaman dia tak kuat. Sebab kadang-kadang dia buat MBUI suka-suka, sonok-sonok, hanya mengisi masa lapang saja. Saya buat MBUI sebab saya habis balik kerja saya tak ada apa sajalah buat MBUI. Macam itulah kan. Jadi bila dia buat MBUI saja saya suka-suka, bila ada cabaran dia rasa dia tak boleh hadapi cabaran tu, jadi dia give up lah. Sebab dia rasa dia suka-suka dan dia rasa part time. Tetapi kalau dia buat, dia rasa aku nak kena buat walaupun aku kerja, aku nak kena buat MBUI ni betul-betul. Sebab aku tahu kerja aku ni kan, sila akhir bulan bos aku kalau kata dia tak suka aku, dia buang aku. Contoh, kalau hak kerja swasta lah kan. Tak tahulah accountant tu swasta ke kerajaan ke? Accountant tu swasta. Tak tentu. Bos ni kalau suka dia okey lah. Masa kita tak okey kalau kita sakit kan. Ada founder Didi, Cik Wan kena berhenti kerja. Sebab apa? Bila COVID, seorang arkitek gaji kat 10,000 kena berhenti macam tu. Bila COVID kan tak ada bisnes kan, perumahan semua kena stop. Ramai orang kena berhenti kerja dalam keadaan COVID. Itu sebab COVID lah, sebab lembu banyak juga. Sebab tu saya kata, bila saya tekad, saya kata hari ni aku nak kena buat MBUI betul-betul. Aku tak mau dah berniaga tepi jalan. Aku tak larat dah dengan benda-benda yang macam ni, yang aku nak kena tempuh dah 4 tahun 5 tahun dah ni. Bayangkan orang dah takbir raya dah, kita baru duk pergi masuk pasar Ramadan, buka kemah, buka angkat kerusi semua. Orang takbir raya dah ni. Aku kata sampai bila macam ni? Sebab tu saya kata, sebab tu kekuatan dalaman saya bila saya start buat MBUI, aku kata aku tak mau dah macam ni. Aku tak mau dah kehidupan aku macam ni. Aku tak mau dah masa aku macam ni, tak mau dah. Jadi saya punya Big Y, saya kata aku kena buat MBUI betul-betul. Aku nak jadi macam bapak aku. Nak jadi macam ayah dengan bonda. Ada masa tiap-tiap tahun pergi melancong, pendapatan ada, masa ada, dia boleh pilih. Tak ada pagi-pagi nak kena keluar pergi berniaga kan. Bukanlah tak bagus pagi-pagi berniaga, tapi kalau ada peluang yang lebih hebat, betul tak? Duduk dalam rumah pun berniaga dapat bonus, mau tak mau? Tidur bangun, bonus ada tidur. Bangun, duit masuk. Mau tak mau? Kalau ada pilihan tu semua mau, betul tak betul? Sebab tu saya kata, saya pun nak tengok macam mana. Santai-santai je pun dapat pendapatan. Sebab tu saya kata, yang pertama sebab dia punya Big Y tak cukup besar. Sebab dia rasa MBUI ni as a part time, MBUI ni satu bisnes yang hanya mengisi masa lapang. Jadi sebab tu lah bila ada cabaran dia give up. Yang kedua, kenapa kekuatan dalaman dia tak kuat? Kalau dia kuat, insya-Allah dia tahan. Kenapa dia kekuatan dalaman dia tak kuat? Sebab dia punya kesungguhan belajar tu tak ada. Buat bisnes MBUI, meeting apa banyak-banyak, seminggu sekali dah lah. Apa meeting sampai 2-3 seminggu sampai 2-3 kali. Orang meeting seminggu sekali je. Anak kita pergi sekolah seminggu berapa kali? Kelas tambahan banyak ke? Hak pergi sekolah banyak ke? Pergi sekolah banyak. Daripada pagi sampai petang, kadang sampai tengah hari. Betul tak betul? Kita pergi seminggu sekali, agak-agak boleh lah dapat sebulan 20,000. Sebab tu banyak orang kata, wish kalau tiap hari meeting ni macam mana ni? Family pun nak kena jaga, betul tak? Masyarakat pun nak kena jaga, kawan-kawan pun nak kena jaga, anak-anak pun nak kena jaga. Jadi benda ni dia jadi confused. Confused. Jadi tak apalah bagi saya, saya kata saya tak ada ilmu dalam perniagaan MBUI. Saya kena belajar banyak.
Saya meeting, masa saya start buat MOE sebelum buat sebuah usaha, 1 minggu 4 kali. Lepas jadi diri, 1 minggu 7 kali. Tiap-tiap malam meeting. Buat aktiviti bila? Pagi dan petang. Malam saya meeting, saya belajar. Seminggu 7 kali meeting. Banyak ke sikit? Banyak. Sangat banyak. Sebab tu saya kata banyak orang kenapa kekuatan dalaman dia tak kuat. Dia punya kesungguhan tu dia tak belajar sungguh. Dia kesungguhan belajar tu tak cukup. Bukan tak ada. Ada tapi tak cukup. Tapi tak apalah, anda yang mana baru-baru janganlah jadi macam saya. Oh, seminggu sampai 7 kali dah. Yang mana masuk ABM seminggu 1 kali pun cukup dah. Lepas tu anda upgrade, tambah. Boleh tak boleh? Boleh. Tepuklah sikit. Saya dulu meeting, habis meeting, after meeting lagi. Kadang-kadang diamond saya ni meeting mai. Tapi masalahnya dia meeting, habis meeting dia cabut balik. Kan? Bukan apa, saya kena balik awal lah. Esok saya nak niaga, nak kerja kan. Saya kalau tidur 1 jam, 2 jam, sehari bangun-bangun kepala pening. Kan? Memang saya faham. Hak mana kepala pening, tak apa balik awal. Tapi saya dulu, lepas saya meeting pukul 10.30, meeting after meeting lagi. Jumpa leader sini. Saya dulu bukan belajar banyak saya dengan ayah anda. Belajar leader ayah anda bukan nak ajar saya. Dia selalu marah saya. Hak tu tak kena, hak ni tak kena, hak tu tak kena, hak ni tak kena. Kan? Tanya pasal vitamin pun dia marah. Anda tanya pasal vitamin, tak boleh marah tak? Tak. Saya tanya sekali, tanya kali kedua, hang tak tulis ke? Dia tanya, abah kerja mana makan apa? Makan Bayusi, makan Galip, makan Devi. Lepas minggu depan dapat orang mana abah? Ni abah, kerja mana makan buat tak? Biar itu abah dah hang tak tulis. Tanya 2 kali kena marah. Saya tanya kat leaders, sideline saya, senang. 14 kali pun dia tak marah. Jadi saya belajar banyak dengan leaders sebab meeting after meeting is very important. Tapi macam anda kalau kerja tak apa balik awal dulu. Tapi hak mana yang nak dapat pendapatan hak lebih-lebih tu kan, dia kena korban lah kan. Nak dapat 20,000, 30,000 kan, dia kena kurang tidur. Nak tidur banyak kat mana? Tidur dalam kapal terbang. Abang Nizam, dalam kapal terbang tidur jaga makan, tidur jaga makan. Dalam kapal terbang sampai saya tak mau nak tidur dah, boring dah tidur. Bila buat MOE, bila kita dah naik, tidur ni anda tak payah tanya dah. Anda nak tidur bila pun boleh. Tapi sebelum kita berjaya dalam perniagaan MOE, memang tidur tu dia kena kurang sikit. Nak buat macam mana? Sebab kita nak kena belajar. Itu saya. Pukul 2 baru saya balik tidur. Pukul 4 dah bangun dah. Tah dulu. Niaga pun kelepiak sakit pergi ambil. Macam-macam lah saya buat. Itu saya. Sebab tu saya kata hari ni, bila dia kata kat saya, Fahmi, macam mana Fahmi boleh bina naik sampai jadi macam ni? Sebab kekuatan dalaman saya sangat jaga. Meeting saya jaga. Saya tahu pasal apa saya buat MOE. Dan yang ketiga, dia kena sabar. Dia jangan terlalu emosi. Dia jangan ikut kata hati. Kalau kita sponsor orang tak mau masuk, dia kena sabar. Kita ajak kawan-kawan kita, dia tak mau buat, kena sabar. Kita ada adik-beradik kita, dia tak mau support pun, kena sabar. Apalah, kawan baik pun sampai masuk ahli pun tak mau. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya kawan baik masa saya start buat MOE, tak ada siapa pun masuk sampai saya jadi Emerald Diamond. 1 orang pun tak masuk. Kawan baik, saya kami ada 3 sahabat. 3 sahabat lah kawan. Memang sampai hari ni pun WhatsApp, kita ajak masuk tak mau. Masa mula-mula dia masuk lah, ambil hati kan. Lepas tu dia guna barang tak buat. Kawan-kawan saya tak ada seorang pun yang buat MOE. Tak ada. Selepas saya jadi Founders Executive Diamond, 1 kawan baik saya, memang kawan baik, baru masuk dan hari ni dah buat MOE, dah jadi Platinum DD, dah layak pihak Alaska dah. Itu pun setelah saya jadi Founders EDC. Masa saya buat MOE, baru bercanda, baru 0%, 3%, tak ada siapa masuk sebab tak ada bukti. Mungkin sebab kawan baik saya tengok saya tukar Porsche kot. Baru nak nampak MOE. Tapi saya tak pernah salahkan dia, saya tak pernah marah dia, saya tak kata nak buat macam mana. Sebab dia tak nampak. Sebab saya tahu, saya sabar, mungkin Allah tak buka lagi pintu hati dia. Tak, MOE ni tak tentu. Rezeki ni kan kalau Allah buka pintu hati kita nak nampak MOE, InsyaAllah kita nampak. Kalau Allah tak buka pintu hati kita, tak nampak. Sama juga jodoh, pertemuan, ajal, maut dan rezeki, semua main daripada Allah. Betul tak betul? Kalau nak katalah rezeki, kata Abang Yuslan, besok termenikah. Termenikah. Contoh.
Contoh. Yalah. Sebab adakah dia nak menikah? Tak, adakah sebab dia yang nak pergi menikah? Tak. Benda tu nak jadi, betul tak betul? Tandan dia bergelak dah. Tak tentu jodoh ni kalau kita bercinta. Ada saya minta masa-masa saya di sekolah dulu kan. Bercinta 4 tahun. Daripada kata 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tak kahwin pun. Betul tak betul? Jodoh tangan siapa? Jodoh dekat siapa? Kau sama juga. Kalau kata Abang Yuslan kan. Kata tengok, terlepas Abang Yuslan dah kahwin dah. Kak Selina dah ada madu dah. Contoh. Adakah benda tu ke atas keinginan dia dah? Memanglah kan. Tapi kalau kata dia ingin pun, kalau tak jadi juga. Sama juga Abang Ali kan. Dia memang nak kahwin. Dia abang saya fahami aku kalau ada jodoh memang nak kahwin. Tapi kan sampai hari tak kahwin. Sebab apa? Sebab tak ada jodoh. Mungkin Kak Liza duduk doa aku hari-hari. Kan? Ya Allah, ya Tuhan aku, bahagiakanlah aku dan Ali. Kan? Kan? Jadi contoh. Sebab tu saya kata hari ni, jangan marahlah kawan-kawan kita, adik-beradik kita, siapa-siapa yang kadang kita ajak, kalau kita jual, dia tak mau beli. Sabar. Masalahnya, kawan baik tak beli, adik-beradik tak support, jiran-jiran tak support, kita dah rasa stres. Kita dah rasa putus asa. Kita dah rasa down. Betul tak betul? Saya setting dah. Ayah dah kata apa dah? Fahmi, hang setting dah. Hang jangan ingat, buat MW, kalau hang nak tengok, cari orang yang tak kenal. Yang tu senang. Ayah dah setting dah apa dah? Betul ke apa? Memang betul. Memang kita pipi kawan-kawan pun. Saya nak katalah. Pipi hak tutup pintu pun ada. Pi telefon tak jawab. Mula-mula jawab. Lepas tu abang kata nak pergi rumah. Tak jawab dah. Ada agak-agak. Saya lalui dah pengalaman tu. Pi pintu tutup. Ada tak? Pi. Kawan kata, hang kalau nak main contoh ilmu jangan. Nak contoh pasal lain boleh. Agak-agak macam mana? Sedih tak? Sedih tak? Sedih tau. Sedih kawan kita kata macam tu. Nak buat macam mana? Saya sedih tau kawan saya kata macam tu. Tapi kan saya kata, Mas, balik nak kata kan, saya kata, yang tak apalah. Kan kita belajar. Ini cabaran kita. Kita buktikan dekat kawan kita yang kita boleh percaya. Alhamdulillah. Hari ni dah jadi pun founders dah pun. Tak semestinya kawan-kawan kita support, tak semestinya adik-adik kita support. Kalau mereka support, Alhamdulillah. Tapi kalau mereka tak support ke, mereka tak mau buat sama-sama ke, tak apa. Kita cari orang yang mau. Boleh tak boleh? Sebab tu saya kata hari ni kekuatan dalaman dia bergantung. Yang pertama big why, yang kedua kesungguhan. Dia belajar, dia nak kena belajar. Dia nak belajar, dia ada masa ilmu dia nak pergi. Dia ada masa ilmu, kesungguhan sebab dia nak belajar, sebab dia tahu dia tak ada ilmu. Tapi banyak orang dia nak belajar sikit. Itu yang masalah dia lambat jaya. Dan yang ketiga, dia tak sabar, dia nak cepat. Buat MBA, bulan ni buat, bulan depan terus nak dapat dah 5,000. Bulan tahun ni buat, tahun depan terus nak dapat diamond. Betul tak betul? Ada orang mai jumpa saya diamond. Saya bagi masa MBA setahun je. Kalau tak jadi, tak dapat sebulan 5,000, saya nak berhenti. Saya kata apa kat dia? Abang, MBA tak sesuai untuk abang. Saya yakin dalam masa setahun abang takkan dapat 5,000. Siapa dia berkata itu? Memang MBA bukan tak tentu bang. Saya tak ada. Kalau abang main, saya contoh kat abang. Kalau saya contoh bulan ni, bulan depan dapat 5,000, bohong. Saya contoh tahun ni, tahun depan dapat 5,000. Saya tak boleh tentu rezeki apa nak mana. Saya boleh contoh jalan macam mana. Tapi Allah nak bagi, tak bagi tu saya tak boleh nak kata. Kita tugas kita usaha je. Saya dulu saya pernah berjanji abang jangan risau. Abang buat 3 bulan abang dapat. Contoh kan. 3 bulan dia main claim tak dapat pun. Kita nak jawab macam mana. Sebab tu kadang-kadang saya berhati-hati dengan percakapan saya. Sebab saya dah buat silap. Setuju tak setuju? Sebab tu buat ilmu kena sabar. Kalau bulan ni kita set 12% tak dapat, tak apa, sabar. Bulan depan kita fight balik. Bulan depan pun tak dapat, tak apa, sabar. Bulan lagi sekali dapat, fight lagi. Tak Diamond, mana boleh sabar Diamond. Saya dah main depan set dah 12%. Lepas tu mereka kata, confirm dah bulan depan mesti hang 12%. Tengok tak 12%, malu saya. Lah nak malu pasal apa? Biasalah, betul tak betul? Masa dulu kita UPSR ke, PMR ke, tak dapat result okey pun, biasa elok pun, betul tak? UPSR tak dapat result okey, sambung je tingkatan 1. Mak, cik tak mau pindah, cik malu UPSR tak dapat 5A, cik tak mau pindah tingkatan 1, tak mau naik dah. Boleh tak kita cakap macam tu? PMR tak elok pun, tak mau sambung dah tingkatan 4, kita sambung juga, betul tak betul?
Samalah dalam MOE. Andai kata kita set matlamat tak capai, anda kena sabar dan jangan malu. Buang malu tu lah. Sebab tu saya kata kena sabar. Dah malu apa, lepas tu dah kita capai si besar, turun. Kena sabar. Turun tu satu pengalaman. Tadi saya contoh kat satu pemimpin. Saya kata, baru ni saya dah contoh satu pemimpin. Saya kata dalam MOE dia mesti ada naik dan turun. Betul tak betul? Pasal apa dia bagi, pasal apa Allah bagi kita turun? Yang pertama, dia nak kita belajar kesilapan kita. Yang kedua, kita nak kena ada pengalaman. Kalau kita tak belajar turun, macam mana nak contoh kat downline kita? Betul tak betul? Selalu fikir, pasal apa? Aku dah naik dah, aku turun. Saya pernah jadi diri, saya tak qualified diri. Tapi sebenarnya hari ni bila saya dah naik jadi founder Dapur Diamond, pengalaman saya yang pasal apa saya turun jatuh, pasal apa saya naik turun, bisa saya okey, saya tak okey, saya okey, saya tak okey. Saya tahu dah sebab apa, dan perkara tu saya boleh share dengan anda. Setuju tak setuju? Bila kita turun saja pasal kita kena sabar dan kita kena fikir, ini adalah pengalaman aku untuk aku contoh ke anak buahku masa akan datang. Betul tak betul? Masalahnya bila turun je, dia hilang sabar. Dia kata apa pasal apa? Dia kata ini salah Ablan lah, Ablan dah tak tolong saya. Ini salah pasangan saya lah. Ini salah downline saya lah. Downline saya tarik break kononnya. Downline saya tak mau buat MOE kononnya. Tak boleh. Banyak dia salahkan orang lain. Dalam bisnes jangan salahkan orang lain. Naik ke turun ke, apa pun kita kena sabar. Setuju tak setuju? Boleh tak boleh? Boleh. Tepuk sikit. Dan yang keempat last, banyak nak jaga kekuatan dalaman ni. Yang keempat, kalau anda nak bagi kekuatan dalaman anda kuat, anda kena rapat dengan orang yang percaya. That's the key. Ada saja anasir-anasir negatif mai kat telinga anda, cepat-cepat cabut. Itu akan melemahkan kekuatan dalaman anda. Hang tahu tak pasal apa dia naik? Dia jual periuk tu. Cik. Hang tahu tak pasal apa dia naik? Upline dia duk tolong. Betul tak betul? Hang tahu tak pasal apa dia naik? Oh, dia beli buat store. Hang tahu tak pasal apa? Tu semua negatif. Itu semua akan melemahkan kekuatan dalaman kita. Orang naik macam mana tu tak penting. Kita nak peduli apa dekat dia? Tak usah peduli apa dekat dia, berlaku kat dia. Yang penting, dia pun nak hebat lah. Kalau dia boleh, mesti aku boleh. Itu cara menguatkan kekuatan dalaman kita. Yang melemahkan kekuatan dalaman kita ni, sebab tu saya kata kena rapat dengan orang berjaya. Sebab bila kita rapat dengan orang berjaya, orang yang berjaya ni, orang yang berjaya ni, dia akan contoh benda yang positif. Baru kekuatan dalaman kita kuat. Kita pergi kawan hak yang tak berapa nak berjaya ni, hak tu yang dia bagi tu. Bagi hak benda yang negatif, hak benda yang tak sepatutnya kita dengar. Saya bila saya tengok orang berjaya, saya kata, kalau hang boleh buat, pasal apa aku tak boleh buat? Hang ada dua tangan, hang ada dua mata, hang ada dua kaki. Aku pun ada dua mata. Aku tengok hang aku, aku smart lagi. Betul? Uncle ni jadi diamond. Dululah masa di Pulau Pinang kan dia naik. Ui, uncle ni jadi emerald. Aku tengok dia jalan pun slow kan. Saya masa tu umur 27. Saya kata saya jalan laju lagi daripada dia. Kalau dia boleh macam tu punya slow jalan kan nak atas pentas kan. Kita tengok slow jalan. Emerald. Emerald. Orang kata macam ni uncle boleh jadi emerald. Saya kata Cina lah. Di Penang banyak Cina. Kalau macam ni you boleh jadi emerald side mah. Kalau macam ni saya pun boleh jadi emerald. You boleh, I pun boleh. Tu saya nak bagi kekuatan dalaman. Ini kan kita duk pergi melemah kekuatan dalaman kita. Dia boleh lah Ablan tolong. Dia boleh lah dia ada daun yang ramai. Dia boleh lah dia rapat dengan Ablan. Dia boleh lah dia ada duit. Hak benda tu semua, saya abang, hak tu melemahkan kekuatan dalaman. Percaya cakap saya. Dia ada duit tu bab dia. Dia ada kawan kat. Dia boleh lah dia ada kawan ramai, saya tak nak kawan ramai. Dia boleh lah dia full time, saya part time. Dia boleh dia laki dia support, saya laki dia support. Jangan cakap lah. Allah dah atur dah. Orang ni macam ni, orang macam ni, orang ni cabaran dia masing-masing, keadaan masing-masing. Tak apa. Jangan petikai bab tu.
Ada orang yang mungkin suami support, bagus. Ada orang yang memang suami buat sama-sama. Saya pun nak juga suami saya jadi macam dia. Saya beritahu tuan-tuan dan perempuan, saya pernah kenal dengan ABO saya. Saya ni bukan apa family, Diamond. Saya nak laki saya ni macam Diamond lah, boleh buat marketing plan apa semua. Oi. Nak laki dia jadi macam saya, boleh buat marketing plan, boleh cakap dengan hebat. Saya kata tak boleh kata macam tu. Kau anugerah Allah tu, suami kau kat macam tu dah. Kau kena terima. Kan? Dok Diamond, kau dah buat seorang-seorang. Oh, suami kau support je. Tak apa. Kalau kau nak suami kau macam saya buat kau jenuh bertojeh kau. Tahu bahasa bertojeh tu apa? Tu dia pun tak faham. Jenuh bertengkar. Saya dengan Mas hari-hari gaduh. Pasal apa? Pasal cakap dengan marketing plan power, gaduh lah. Power punya pasal. Saya dengan Mas memang hari-hari gaduh. Sebab tu kami ambil masa 4 tahun untuk bina bisnes. 4 tahun. Tahun 2008 saya start, 2012 baru boleh pergi belajar. 4 tahun walaupun saya adalah anak Diamond. Sebab tu saya kata hari ni kan, orang yang hebat, dia nak tahu kekuatan dalaman dia bagus tak bagus. Apa berlaku pun, ish, awak sejuk tak tahu hari ni? Awak sejuk lah. Sejuk lah. Safwan punya dewan ni. Sejuk tak panas? Sejuk. Sejuk. Kalau nak tahu kekuatan dalaman dia macam ni. Kekuatan dalaman tu dia ada grade A, B, C. Kan? Kalau C, sejuk lah. Tu C. Kalau B, sejuk sangat-sangat. Tu B. Kalau grade A ni, kalau nak bagi kekuatan dalaman dia grade A, awak sejuk lah ni. Sejuk ke panas? Sejuk. Kalau A dia kena gaya A lah. Sejuk. Sejuk ke panas? Sejuk ni, sejuk. Contohlah. Sebab tu saya kata hari ni, dalam perniagaan MWay, anda nak jaga kekuatan dalaman, anda kena rapat dengan orang yang berjaya. Tapi siapa orang yang berjaya? Upline anda. Siapa orang yang berjaya? Didi anda. Siapa orang yang berjaya? Emerald anda. Siapa yang orang berjaya? Diamond anda. Itu. Dak. Upline saya tak berjaya lagi. Saya nak pergi belajar dengan ni. Dengan cong ceng. Yang tu memang gali kubur, memang pakai tanam sendiri lah jawab dia. Memang di keliling kita ramai orang berjaya. Tetapi kita kena ikut rentetan LOS kita. Betul tak betul? Sebab tu hari ni, kenapa dalam perniagaan MWay ramai orang masuk tetapi tak ramai yang berjaya. Sebenarnya semua orang boleh berjaya. Percayalah cakap saya. Tetapi hari ni kalau kita tengok pun dalam grup besar ramai dah berjaya dah. Setuju tak setuju? Yang pertama, nak jaga kekuatan dalaman, yang pertama apa saya kata tadi? Mesti ada big one. Yang kedua, dia mesti ada kesungguhan yang belajar yang tinggi. Betul tak betul? Yang ketiga, kena sabar. Yang keempat, rapat dengan orang yang berjaya. Kalau upline kita dunia negatif, macam mana? Cari yang upline atasan yang positif. Jadi, bagi saya, sebenarnya, kalau anda nak tengok, anda nak capai hak yang pendapat apa ganjaran yang MWay nak bagi, anda buatlah. Percayalah cakap saya. MWay ni, kalau anda buat, anda mesti berjaya. Saya bukanlah saya nak cakap sebab saya bukan orang yang ada pelajaran. Saya orang biasa sahaja. Hanya diploma sahaja. Kan macam Abang Ali dia mungkin degree. Kak Liza semua degree lah. Master semua dah. Kak Azhar, Kak Zaliha PhD gitu. Semua orang hebat-hebat. Accountant ni. Kat accountant korang master. Bukanlah saya kata yang berpelajaran tu tak bagus. Yang berpelajaran tu anda dah ada satu advance. Betul tak betul? Anda dah ada ilmu dah. Bagi saya kan, saya net lambat sikit sebab saya tak ada ilmu. Jadi saya kena rengkuh lah. Cakap orang putih pun tak pandai. Kan? Cakap orang putih tak pandai. Tapi kalau sejarah, ni A. Bagaimana Melakanya terbina, bukan terbina. Wujudnya Melaka saya boleh cerita. Start daripada para suara daripada Indonesia ke Singapura. Saya boleh cerita habis. Saya boleh cerita. Saya sejarah memang minat.
Sebab tu saya kata hari ni, saya harap yang mana My House Meeting Seri Merah, jagalah kekuatan dalaman anda. Kalau kekuatan dalaman anda lemah, lambat sikit untuk kita nak berjaya. Tapi kalau anda boleh jaga kekuatan dalaman anda kuat, walaupun anda lambat, tetapi anda tetap akan berjaya. Saya beritahu Abang Safwan dengan Kak Yuzi, ini bukan orang biasa-biasa. Mereka punya kekuatan dalaman sangat-sangat kuat. Pasal apa saya kata macam tu? Mereka dapat bonus emerald, dapat bonus bulan-bulan. Patutnya mereka buatlah rumah bagi elok. Bukan mereka buat rumah, mereka buat dewan. Pasal apa mereka buat dewan? Sebab mereka nak bina satu environment ataupun mereka nak buat satu majlis ilmu untuk kita sama-sama main belajar. Betul tak betul? Betul. Katanya dia ada duit, dia buatlah beli. Buat renovate ke, buat apa ke yang patut kan? Buat rumah 2 tingkat ke. Tapi buat dewan saya kan. Orang ada duit buat rumah bagi elok, betul tak betul? Dia buat dewan. Saya tak katalah tak elok, tapi dewan ni satu benda yang sangat bagus, satu investment yang sangat brilliant. Betul. Setuju. Sebab tu saya kata kekuatan dalaman dia besar. Banyak benda yang dia nak kena buat. Dia ada impian dia, tapi dia buat yang ni dulu. Sebab apa? Dia buat untuk anda yang main hari ni dulu. Jadi insya-Allah bulan ni yang nak buat yang bulan ni ada silver dah? Ada. Bulan depan ada silver dah? Ada. Saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, untuk physical year tahun 2022, anda nantikan akan lahir satu diamond daripada RMC. Ada tak ada? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Sebenarnya list tu banyak, tapi yang dah on the track, dia dah 4 berapa diamond. Tapi kita doakan lagi 3 bulan new Diamond Direct Safwan dan Yuzi. Kalau saya beritahu lah, ingat dulu kami main meeting berapa orang je, hari ni macam ni. Jadi insya-Allah lah saya yakin sangat-sangat. Selepas Abang Nazmi jadi diamond, Safwan Yuzi jadi diamond, lepas ni Nazidina jadi diamond, semua Abang Ali jadi diamond, Julie semualah jadi diamond. Dan kita harap pakat-pakat kita semua jadi diamond. Boleh tak boleh? Boleh. Bila nak jadi diamond, kita kena jaga kekuatan dalaman kita, bagi betul-betul kuat dulu. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau boleh, tahniah untuk anda. Jumpa anda di puncak kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.